warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, merenung satu kata-kata yang menyebut alamatu i'radillah 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nih, yang bermaksud di antara tanda-tanda seseorang yang dipalingkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila ia disibukkan dengan suatu perkara yang tidak ada manfaat baginya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mafhum daripada kalam yang ringkas ini memberitahu kepada kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam kehidupan kita ini ada alamat-alamat, ada tanda-tanda. Pada setiap perkara yang berlaku memiliki alamat-alamat ataupun tanda-tanda. Tujuan apa dijadikan alamat? Alamat memudahkan kehidupan manusia, bahkan alamat akan menjadikan manusia itu akan berwaspada dengan kehidupannya. Sebagaimana rumah kita ada alamat, tempat kerja kita pun ada alamat. Kalau rumah kita tak ada alamat, susah kita. Tempat kerja kita kalau tak ada alamat pun susah juga. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap perkara sebelum berlaku ada tanda-tandanya, ada alamat-alamat. Alamat ni bahasa Arab, bahasa Melayunya tanda lah. Sebelum berlaku kematian ada tanda-tanda kematian. Sama ada manusia sebelum mati dia ada tanda-tanda kematian. Sakit, tenat, nazak dan sebagainya. Begitulah juga binatang sebelum mati pun ada tanda-tandanya. Hatta lampu yang ada dalam surau kita sekarang ni pun sebelum dia rosak, cuma lampu ni dia tak panggil matilah, dia panggil rosak, pasal dia benda. Maka dia ada tanda-tanda sebelum dia rosak. Dia malak, berkelip, lalu kemudian dia akan rosak. Begitulah Allah Ta'ala jadikan dunia, kalau nak kiamat pun ada tanda-tandanya. Sebab itu ada hadis yang membicarakan tentang tanda-tanda kiamat. Alamat-alamat sebelum berlakunya kiamat. Anak derhaka semakin banyak, rasuah berleluasa, lalu kemudian disebut nak buat baik payah, nak buat jahat mudah di akhir zaman. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam segala setiap urusan kehidupan kita ini memiliki tanda-tanda supaya kita berwaspada. Termasuklah Allah jadikan kehidupan manusia yang dirahmati oleh Allah memiliki tanda-tandanya, dan kehidupan manusia yang dipalingkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tanda-tandanya. Baik, pertama kita bicarakan tentang bagaimana seseorang yang mendapat tanda-tanda bahawa dia ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita boleh bercakap tentang rahmat Allah, maka apa tanda Allah merahmati kita? Bila orang tanya kita apa tanda Allah Taala kasih pada kita? Kerana orang yang dikasihi oleh Allah itu ada tanda-tandanya. Orang yang mendapat kasih sayang daripada Allah itu memiliki tanda-tandanya. Sebagaimana seorang anak dia dapat kasih sayang mak ayah, ada anak ni yang ada tanda-tanda cukup kasih sayang. Ada anak yang kurang kasih sayang, dia ada tanda-tanda dia. Maka orang hamba yang mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah itu dia memiliki tanda-tandanya. Maka bagaimana kita nak mengukur bahawa kehidupan kita ini dirahmati oleh Allah ataupun tidak? Apakah rahmat Allah itu boleh diukur dengan berapa banyak kekayaan yang kita miliki? Apakah maksud makin kaya kita makin Allah sayang? Tidak, kata ulama. Kalau kekayaan itu sebagai kayu ukur kecintaan Allah, nescaya orang yang paling Allah cinta dan sayang adalah Qarun, yang kekayaannya sangat luar biasa. Qarun yang kekayaannya disebut di dalam suratul Qasas. Bagaimana kekayaan Qarun yang sangat luar biasa. Kata ulama tafsir, disimpan kekayaan di dalam gedung-gedung Qarun ini
yang gedung-gedungnya dibuat daripada kulit-kulit binatang, yang satu-satu gedung memiliki anak kunci sebesar jari telunjuk. Setiap kali nak memindahkan anak kunci milik Qarun ini, memerlukan 60 orang yang gagah perkasa. Memikul anak-anak kunci Qarun, diletakkan di dalam guni-guni, sehingga begitu banyaknya kekayaan Qarun. Maka apakah tanda itu tanda Allah merahmati Qarun? Tidak. Kerana kekayaan bukanlah kayu ukur seseorang disayangi oleh Allah. Dah tu macam mana kita nak ukur kasih sayang Allah dalam kehidupan kita? Apakah dengan melihat pangkat yang banyak, dapat pangkat hebat, tanda Allah sayang pada kita ke? Tak, kata ulama. Kerana orang yang mendapat pangkat yang banyak pun tetap dilaknat oleh Allah Ta'ala pun ada dalam sejarah manusia. Bagaimana Fir'aun yang mendapat pangkat yang cukup hebat, memerintah bumi Mesir. Bahkan pemerintahan Fir'aun itu adalah pemerintahan yang sangat lama. Apakah tanda Allah reda kepada Fir'aun? Pun tidak. Datu bagaimana kita nak ukur kasih sayang Allah dalam hidup kita? Apakah dengan melihat berapa ramai pengikut yang kita ada? Apakah tanda kita ramai pengikut Allah sayang kita? Kita kurang pengikut Allah Ta'ala tak sayang kita? Orang ni ramai pengikut, tanda dia benar. Orang ni sikit pengikut, tanda dia salah. Pun tidak, kata ulama, kebenaran dan kasih sayang Allah tidak boleh diukur dengan berapa banyak pengikut yang dimiliki. Kerana dalam sejarah manusia ada para nabi dan para rasul yang pengikutnya sedikit, tapi Allah reda pada mereka. Kalau nak diukur pada bilangan pengikut, pengikut Fir'aun, bala tenteranya saat mengejar Nabi Musa AS, tidak kurang daripada 1.5 juta bala tentera. Adapun pengikut Nabi Musa AS hanya 70 orang saja. Apakah tanda Allah tidak reda kepada Nabi Musa? Tidak. Kerana kebenaran itu tidak boleh diukur dengan berapa ramai pengikut. Bahkan ada Nabi yang Allah Ta'ala takdirkan 3 orang Nabi, seorang saja pengikut. Dalam sejarah kenabian, bukan kerasulan, tapi kenabian. Dalam sejarah ada Nabi, 3 orang pengikut, 3 orang Nabi, seorang saja pengikut. Maknanya mudah kata hari ni, 3 orang ustaz yang mengajar buat forum, seorang je tukar dengar. Tu pun dialah AJK surau, dialah tukar rakam, buat live, dialah juga siap, dialah tukar azan, dan dia juga imam untuk isyak nanti. Maknanya dia je yang datang kuliah, 3 orang. Maknanya ada Nabi, 3 orang Nabi, seorang pengikut. Maka dengan sebab itu, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak boleh diukur dengan berapa ramai bilangan pengikut. Lalu bagaimana kita nak ukur? Apakah dengan kita melihat dia ni alim, pandai agama, itu tanda Allah Taala rahmati dia? Pun juga tidak, kerana ada orang yang alim kerjanya menyesatkan orang pun ada. Ada orang alim yang dihumban dalam neraka, bahkan azabnya lebih seksa daripada orang yang jahil. Jadi bagaimana kita nak ukur kemuliaan Allah? Kata ulama, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu dapat dilihat pada satu tanda yang terbesar, iaitu apabila kita mudah untuk berbuat kebaikan. Pada mana posisi yang kita berada, Allah buka pintu kebaikan dalam hidup kita. Waktu kita miskin, jadi miskin yang baik. Waktu kita kaya yang terbuka pintu kebaikan. Ada orang kaya tertutup pintu kebaikan, tapi ada orang kaya yang Allah rahmat dia, terbuka pintu kebaikan saat dia memiliki kekayaan. Saat dia kaya, maka dia berikan, terbuka pintu kebaikan. Dia guna kekayaannya untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia guna kekayaannya untuk bantu orang. Dia guna kekayaannya untuk berzakat. Dia guna kekayaannya adalah untuk dia, orang kata, mencari orang-orang yang susah. Macam ada seorang Tan Sri Said Azman. Dia guna kekayaan, dia tolong orang. Dan dia terkenal dengan sifat pemurah. Bahkan dia ni, setiap hari ada orang yang dia luluskan untuk diberikan bantuan. Bahkan tak cukup dengan tu, dia jemput ustaz-ustaz yang mengajar kat rumah dia. Dijemput pula, bukan jemput naik apa, naik helikopter. Datang kuliah ke rumah dia. Sekali bayar 20,000. Bagi pada orang yang berkuliah. Nak kata, pemurahnya dia tak kisah. Ada orang Allah buka pintu kebaikan saat diberikan kekayaan. Ada orang yang Allah Ta'ala buka kebaikan saat diberi kuasa. Ada orang yang ada kuasa tertutup pintu kebaikan. Tapi orang yang berkuasa, yang dirahmati oleh Allah, pada jawatan apapun dia berada, Allah Ta'ala buka pintu kebaikan.
dia jadi bos kilang, maka kilangnya disuruh untuk solat berjemaah. Ada seorang datuk ni, dia ada kilang dekat Shah Alam. Jadi syarat nak bekerja dengan dia wajib menjaga salat fardu 5 waktu, dan pekerja dia semuanya lelaki. Bila saya pergi waktu solat di kilang dia tu, saya pernah pergi 2-3 kali kat kilang dia. Pada waktu solat dia akan hentikan semua operasi kilang, dan dia wajibkan semua staf dia untuk solat fardu berjemaah. Bahkan dia buat pengajian di tempat kilang dia. Saya pernah mengajar kat kilang dia. Dia buat pengajian di kilang dia. Ni tuan-tuan, orang bila Allah dah buka pintu kebaikan, kilang pun dia buat jadi tempat untuk menyebarkan ilmu. Ni bila Allah Ta'ala buka pintu kebaikan. Tapi bila Allah tutup pintu kebaikan, dia jadi apa pun, dia jadi surau-surau tak imarah. Dia jadi AJK masjid, masjid pun tak imarah. Bahkan disekat pula orang nak berkuliah dan sebagainya, semua disekat. Dia tak bagi orang berkuliah dan berceramah. Ni bila Allah tutup pintu kebaikan. Tapi bila Allah buka pintu kebaikan, dia tak perlu jadi biro dakwah. Dia tak perlu jadi apa. Dia jadi bos mana tempat, dia akan buat pengajian. Bahkan ada orang hanya jadi bos bank saja, cawangan bank. Dia buat pengajian, kuliah-kuliah di surau-surau. Dia buat pengajian di bank-bank. Saya asal Terengganu. Terengganu ni memang kurang kalau kuliah. Dia kalau kuliah zuhur, kuliah duha di syarikat-syarikat ni banyaknya di KL, Selangor. Tapi ada satu bank tu dekat Terengganu ni, bank, tak silap, bank rakyat di cawangan di Terengganu ni, dia buat pengajian kuliah duha lama dah. Jadi bila duk sembang, rupanya manager dia ni, yang bos cawangan dia ni pun asalnya daripada Selangor juga. Sebab dia dulu dia buat pengajian, jadi bila dia pindah jaga cawangan lain pun dia buat pengajian juga. Berarti tuan-tuan, ada orang bila dia dapat jawatan, maka dia boleh gunakan jawatannya untuk membuka ruang kebaikan dalam hidup. Begitu juga bila dia dapat ramai pengikut, maka dia akan guna pengikut dia itu untuk jadikan dia ini berhijrah. Ada orang ramai pengikut, waktu dia ni dulu kaki maksiat dulu, ramai orang mengagungkan dia. Waktu dia duduk berjoget, duduk apa, maka bila dia berhijrah, Allah buka pintu kebaikan, maka dia guna follower yang minat dia itu untuk dia berhijrah pada jalan kebaikan. Ya, ada artis yang berhijrah. Dia tak perlu berhenti jadi artis. Cuma dia kena ubah penampilan daripada mengajak orang kepada kemaksiatan, maka dia mengajak orang kepada ketaatan pada Allah. Ini tuan-tuan saat Allah rahmat seseorang. Kalau dia dulu bos Samsung, maka dia guna anak-anak buah dia untuk digunakan untuk mendekatkan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang hamba Allah ni, dia selalulah duk khidmat dengan saya kalau saya berkuliah di Terengganu, tuan-tuan. Dia ada satu daerah ni, kalau saya pergi berkuliah, dia akan beritahu pada saya, dia kata, Ustaz, kalau Ustaz kuliah kat tempat saya, Ustaz jangan bawa kereta Ustaz. Ustaz naik kereta saya je. Ustaz kuliah subuh ke kuliah apa, saya akan khidmat untuk Ustaz. Kereta Ustaz parking dekat homestay je, dia kata. Jadi dia bawa pergi mana-mana kuliah, dia bawa. Dia ni orang 60-an lebih kurang, dah tua dah, dekat-dekat 50 lebih macam itulah umur dia. Jadi mana saya pergi, dia bawa. Dia akan bawa saya pergi berkuliah mana. Cuma yang saya peliknya, tuan-tuan, tiap kali pergi berhenti kat satu kedai, berhenti kat mana-mana, orang yang jumpa dia ni ramai yang kenal dia satu. Dan tiap kali orang salam, budak-budak muda yang salam dengan dia ni, salam cium tangan, tuan-tuan. Saya kata, budak ni tak cium tangan aku, dia cium tangan abang ni. Saya tanya dia, abang ni siapa dia? Dia kata, tak ada Ustaz, tu budak-budak saya dulu waktu kerja. Jadi saya tak tahu kisah hidup dia siapa dia. Sampailah ada seorang hamba Allah yang kenal dia, dia kata, Ustaz nak tahu tu bapak Samsung Ustaz? Tak, dulu kerja dia kutip utang. Dulu dia perangai Ustaz teruk pada saya, dia kata. Teruk pada saya. Orang hantar waran tangkap pun kat dia. Jadi maknanya sampai begitu. Rasuah pun memang pernah ambil. Jadi makna dia memang kaki tu. Jadi bila kita tanya, dia tak jawab lah. Dia tak cerita hidup dia. Cuma tuan-tuan, bila Allah buka kebaikan, kerja dia apa? Kerja dia bawa ustaz pergi kuliah. Dan dia share info-info kuliah ni pada anak-anak buah dia ni. Suruh datang kuliah juga. Maknanya apa tuan-tuan? Bila Allah buka pintu kebaikan, maka terbuka segala kebaikan di dalam kehidupannya, walau di mana dia berada. Tapi saat Allah tutup pintu kebaikan, tuan-tuan, dia duduk pada tempat yang mulia macam mana pun, bila Allah cabut rahmat daripada hidupnya, dia duduk di masjid, di surau pun dia tetap bermaksiat kepada Allah.
Tuan-tuan, orang bila Allah cabut rahmat, dia datang masjid pun dia tetap buat maksiat. Walaupun dia datang masjid, tiap-tiap kali 5 waktu semayang, dia datang solat berjemaah. Tapi rupanya dia bukan untuk solat, tetapi dia datang kerana dia kaki curi tabung masjid. Tuan-tuan. Ni orang yang duduk tempat mulia dah. Hatta ada AJK pun songlat duit masjid. Ada pengutul mudir tahfiz pun ambil duit sumbangan orang dan sebagainya. Semuanya bila Allah Ta'ala tutup pintu kebaikan. Ada satu surau tu, dia kata, Ustaz, kami baru je buang seorang AJK duk kira duit tabung surau kami. Saya pasal apa? Dia kata sekali dia kira, Ustaz, dia songlat lesap RM2-30. 10 kali kira RM200-300 habis duit surau. Saya tanya dia, Haji macam mana Haji tahu? Dia kata kebetulan Ustaz, dia kira tabung tu, dia kira bawah CCTV surau kami. Jadi saya pula duduk dalam bilik CCTV, terasa nak tengok waktu dia kira tu. Nak jadi ke cerita, rupanya dia dah buat kerja tu lama dah. Lepas tu tuan-tuan, kalau nak curi duit surau pun janganlah kira bawah CCTV surau. Kira kat lain lah. Tapi nak katanya tuan-tuan, bila Allah tutup pintu kebaikan, dia duduk kat tempat mulia pun tetap tertutup kebaikan. Dia duduk di dalam bulan Ramadan pun dia tetap tidak diberi kekuatan untuk beribadah. Ni bila Allah tutup ruang rahmat daripada Allah, dia duduk dalam bulan Ramadan tetap dia berbuat maksiat. Bahkan sebelum masuk Ramadan lagi, dia telah berniat untuk bermaksiat kepada Allah. Tuan-tuan, berapa ramai orang sebelum masuk Ramadan lagi, dia dah mula menanam keazaman. Bahkan dia mesyuarat dah dengan geng-geng plastik hitam ni, puasa tahun ni kita pot makan kita kat mana. Pasal apa? Pot yang tahun lepas dah kantoi dah. Jadi tahun ni kena cari pot lain, cara lain pula nak makan di siang hari. Orang ni tuan-tuan, bila dah bukan kaki ibadah, bila dah Allah Ta'ala cabut rahmat, maka kerugiannya apabila terluput daripada melakukan amal yang soleh. Maka sebab itu, kembali kepada disebut tadi, bila Allah merahmati seseorang, Allah Ta'ala akan sibukkan dengan perkara yang bermanfaat dalam hidupnya. Maka kerugian kita dalam bulan Ramadan, apabila kita luput dan tidak mengerjakan suatu perkara yang begitu berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang kerugian kita masuk bulan Ramadan, apabila kita tidak rasa sayang untuk mengerjakan amal-amal yang begitu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saya nak sebut pada malam yang mulia ini, di antara kerugian kita yang paling besar tuan-tuan, kita orang kita ni memang cukup bagus di dalam menjaga salat sunat tarawihnya. Memang cukup bagus. Sampai ada satu tempat dia buat parking 8 rakaat sebelah sini, parking 20 rakaat ada sebelah sini. Dia siap buat bagi 2 parking. Kerana nak jaganya solat sunat tarawih berjemaah. Tetapi kerugian kita tuan-tuan, kita datang solat sunat tarawih berjemaah, tetapi kita tidak mendirikan solat sunat rawatib yang darjatnya lebih tinggi daripada kemuliaan dan darjat solat sunat tarawih. Tuan-tuan, 2 rakaat ba'diyah yang kita buat, 2 rakaat qabliyah itu lebih mahal daripada tarawih sebenarnya. Tapi kenapa kita tinggalkan? Kerana kejahilan kita kepada nilai sesuatu amal, sehingga kita tidak rasa sayang pun meninggalkan amal yang lebih berharga daripada solat sunat tarawih. Sepatutnya kita sayang nak tinggal solat sunat tarawih, lebih sayang kita meninggalkan solat sunat rawatib. Bahkan kerugian kita yang lebih besar daripada itu, apabila datang solat sunat tarawih, tiba-tiba kita lepas 8 terus balik tak dirikan solat sunat witir. Ataupun selepas 20 terus balik tak dirikan solat sunat witir. Sedangkan disebut dalam kitab berkenaan dengan solat sunat. Solat sunat witir itu lebih afdal darjatnya daripada tarawih, lebih tinggi daripada solat sunat rawatib. Ini solat sunat witir. Witir ni tuan besar ganjarannya. Tapi ramai orang kita tinggal. Sebab apa? Sebab mereka tak tahu nilai. Lalu kerugian yang lebih besar daripada itu disebut lagi kerugian kita apabila kita datang solat sunat berjemaah, tetapi kita meninggalkan solat fardu secara berjemaah. Tuan-tuan, yakinlah, satu solat fardu yang kita kerjakan secara berjemaah, berapa juta rakaat yang kita kerjakan solat sunat tarawih, tak akan dapat membayar nilai sama dengan satu solat fardu berjemaah. Tak akan dapat bayar sampai bila-bila. Kita solatlah sunat daripada awal sampailah kita mati sekalipun, satu solat fardu berjemaah tidak dapat dibayar ganti nilaiannya tuan-tuan. Ini solat fardu. Solat fardu ni besar pahala. Tapi sebab itulah kita ni banyak jaga solat sunat tarawih berjemaah,
ramai tuan-tuan, tapi solat subuh keesokan tidak ada berapa ramai mana. Kenapa? Kerana kerugian kita. Ruginya kita bila masuk bulan Ramadan, sedangkan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tuan-tuan, seorang sahabat kaki bisnes yang tak pernah jadi makmum masbuk, sentiasa awal takbiratul ihram bersama dengan imam. Suatu hari Sayyidina Abdul Rahman sibuk dengan bisnes dia sehingga dia terlewat datang solat berjemaah, dia terluput takbiratul ihram bersama dengan imam. Hanya terluput takbiratul ihram, bukan terluput rakaat tuan-tuan, sikit saja terlewat. Selesai solat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, dengan rasa bersalah kata Sayyidina Abdul Rahman, bagaimana kalau aku infakkan 600 ekor unta milik aku pada jalan Allah, aku nak bayar tebusan nilai takbiratul ihram yang aku terlewat seketika tadi. Kata Nabi, tidak dapat dibayar. Tuan 600 ekor unta yang disedekahkan tidak boleh membeli nilai takbiratul ihram bersama dengan imam. Berapa kira-kira 600 ekor unta? Kalau kita buat kira mudah-mudah tuan-tuan, tak kurang 3 juta ringgit Malaysia. Lalu kata Sayyidina Abdul Rahman lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau 600 ekor unta aku infak tadi, aku tambah dengan nilai bisnes aku, barang dagangan aku ni aku infak sekali. Maka kata Nabi, wahai Abdul Rahman, mana mungkin kemuliaan, keagungan, nilaian takbiratul ihram dapat dibayar, sedangkan nilainya itu lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Allah. Tuan-tuan, kalau itu takbiratul ihram yang terluput, agak-agak berapa kerugian 1, 2, 3 rakaat yang kita terluput bersama dengan imam. Dan agak-agak berapa kerugian kita saat maghrib tadi kita tidak solat berjemaah. Tuan-tuan, saya sebut benda ni bukan kerana nak perli jemaah yang tak solat berjemaah, tapi kerana sayangnya kita pada saudara kita, takut kita tak dapat kumpul sama-sama dalam syurga Allah. Tu je. Tu kita peringat pada jemaah ni, supaya bila masuk bulan Ramadan ni, dia rasa sayang dia, lebih sayang dia pada solat fardu berjemaah ni, lebih daripada dia sayang solat sunat secara berjemaah. Dan sehingga itulah, biar dia istiqamah dengan solat berjemaah, bukan dalam bulan Ramadan sahaja, bahkan dia istiqamah sampai bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai dia mati sebagai kaki solat, lalu Allah jemput dia melalui pintu syurga yang bernama Babus Salah, pintu sembahyang. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, solat fardu ini jangan diremehkan. Bahkan kata ulama, sebahagian ulama berpendapat orang yang qada solat wajibnya tak habis, 1 rakaat solat sunat pun dia tak boleh dirikan. Ini sebahagian pendapat ulama. Nak menunjukkan solat fardu ni barang yang sangat berharga. Sampaikan orang yang tak habis qada solat pun dia kena utamakan bayaran hutang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kerana kejahilan kita, kita biar solat kita yang berhutang dengan Allah itu semakin banyak hutangnya, sedangkan kita duk buat yang sunat saja tanpa dalam keadaan kita tak ada usaha nak bayar hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana ramainya yang datang solat Isyak berjemaah pada malam yang mulia ini, kita mengharapkan subuh esok pun seramai ini juga, bahkan lebih ramai, kerana kita mengharapkan apa yang dijamin oleh Nabi SAW, man syahidal Isya fi jama'atin kana lahu qiyam nisfi lailatin. Siapa-siapa yang salat Isya secara berjemaah, pahalanya dia telah berqiyamul separuh malam. Man sallal Isya wal fajri fi jama'atin. Siapa-siapa yang semayang Isya berjemaah disusuli dengan subuh esok pula secara berjemaah, kana lahu kaqiyami lailatin. Pahalanya adalah seumpama dia telah berqiyamul lail sepanjang malam. Tuan-tuan, qiyamul lail sepanjang malam sampai subuh semayang seorang, dengan orang yang jaga solat Isyak dengan solat subuh berjemaah, dia tak pernah qiyamul lail pada malam hari tersebut, nak dibandingkan dengan orang yang jaga qiyamul lail tapi subuh dia tidak berjemaah. Orang yang jaga solat subuh Isyak berjemaah lebih mahal nilai daripada orang yang sepanjang malam dia solat tetapi dia tidak solat fardu secara berjemaah. Jadi maka dengan sebab itu, moga-moga sedikit peringatan ini juga buat kepada diri saya juga tuan-tuan, supaya kita ni lebih sayang dengan ibadat kita. Orang yang tahu harga nilai ini, maka dia tidak akan tinggalkan barang yang berharga. Macam orang perempuan tuan-tuan, dia boleh istiqamah pakai barang kemas, pakai emas, pakai gelang emas, kerana dia tahu barang tu barang berharga.
Tapi kalau rantai yang dia pakai tu rantai bukan emas ori tapi emas Korea. Emas Korea ni emas murah je. Pasar malam pun ada. Kalau dia pakai rantai tu tertinggal pun tak kisah. Pasal dia tahu nilai tak berapa bernilai mana. Tapi orang yang kalau pakai gelang mah dia istiqamah kalau emas tu emas betul. Tapi kalaulah emas tersebut diberi pada budak yang 3-4 tahun, dia tak tahu nilai tuan-tuan. Dia pakai sekejap, kemudian dia hilangkan. Tak tahu hilang ke mana. Kerana dia budak yang tidak tahu tentang nilai emas tersebut. Begitulah juga dengan ibadah. Tuan-tuan, orang yang kaki ibadah, dia tahu nilai ibadah. Dan dia sayang untuk meninggalkan ibadah yang bernilai. Sehinggalah dia mati dijemput menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga tuan-tuan, bila kita masuk dalam bulan Ramadan ini, kita hargai nikmat Allah Ta'ala berikan kehidupan yang singkat, iaitu kekuatan kepada kita, dibuka kebaikan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Yang paling penting kita mengharapkan daripada hasil yang kita usahakan ini, keampunan yang Allah Ta'ala berikan. Kerana kebahagiaan yang paling abadi disebut kebahagiaan seseorang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi insya-Allah, jadi setakat itulah sebagai perkongsian ringkas di antara maghrib dan isyak pada malam yang mulia ini. InsyaAllah tuan-tuan, lepas azan isyak nanti, biar tidak ada seorang pun di kalangan kita yang tidak mendirikan salat sunat 2 rakaat sebelum isyak. Dan moga-moga itu lebih menambah nilai ubudiyah kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga Allah menambahkan rahmat dalam kehidupan kita. Maka dengan rahmat Allah itu, Allah memasukkan kita ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi setakat itulah tuan-tuan sebagai perkongsian ringkas saja daripada saya. Saya minta maaf sekiranya terkasar bahasa, kekurangan itu daripada saya sendiri. Yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pun minta beransur awal tak sempat isyak sekali, sebab saya pun pengkuliah gantian je tuan-tuan. Jadi pemain gantian ni beginilah last minute tuan-tuan. Jadi sekadar-kadar saja, insya-Allah. Lain kali kita jumpa. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.